Ini pada suruh orang dia buat baik, kemudian tunjuk orang alim padahal diri tidak alim. Lepas tu kita kata ni, jadi kita pun cerita kejahatan kita. Saya ni banyak dosa. Siang hari tadi saya suruh orang baca Quran banyak, tapi saya malam-malam sikit abuk pun tak buka Quran. Jahat sungguh saya, ya Allah, dosa sangat saya. Kita hina, kita sebut nama kita depan Allah, tapi jangan khabar orang. Begitu rupanya kalau kita khabar orang. Jangan. Kita pun cerita dosa-dosa yang telah kita lakukan, kita depan Allah Ta'ala. Kemudian kita pun berazam, ya Allah, saya tidak akan melakukan kejahatan tadi. Minta kepada Allah, bertaubat sungguh-sungguh. Tetapi kalau ada hak orang, kena hantar balik. Bila tak ada dah, kita tak mampu nak hantar balik, maka kita kena bertaubat kembali kepada Allah. Yakni bertaubat kepada Allah dengan merendahkan diri, menghinakan diri kepada Allah Ta'ala, bahawa reda akan dia daripadamu pada hari kiamat, supaya Allah Ta'ala reda, supaya kita diampunkan dosa dan diberi rahmat juga kepada orang yang telah memberi bantuan kepada kita dahulu. Ini jalan dia. Ingat, kesusahan kita secara mana, ada jalan penyelesaian dia. Yang masalahnya, nak kembali ke tambah kepada Allah. Kita nak berubah ke tambah berubah? Atas kita belaka sebenarnya. Kalau kita nak berubah, kita belajar cepat berubah. Kalau kita tambah berubah, kita belajar Tok Guru turun dari langit pun tak berubah. Macam mana pula atas kita sebenarnya. Kalau kita nak berubah, insya-Allah kita boleh berubah. Maka nak beritahu, dan kita tak mampu dah hak dosa-dosa tu, dosa-dosa kita, hutang-hutang kita tak mampu nak bayar, ini melibatkan harta, maka kita minta ala halal, dekat negeri akhirat, biarlah kita selamat. Maka Allah Ta'ala mengasihi hamba dia, dan Allah Ta'ala melihat hamba-hambanya yang benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, dia kata, dan ada pun barang yang ada dosamu itu pada diri. Dia kata dosa yang melibatkan diri kamu, tapi berkaitan dengan orang lain. Maka dia kata seperti engkau membunuh orang, Wa man qatala mu'minan muta'ammidan wa jazaohu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh orang mukmin dalam keadaan sengaja. Tak sengaja tu tidak termasuklah ayat ni. Dalam keadaan sengaja, maka dia akan kekal dalam neraka jahanam. Maka membunuh orang, dosa dia besar. Ini bunuh dalam keadaan sengaja. Maka dia kata, seperti engkau membunuh orang, ataupun engkau melukakan orang, ataupun kita buat luka ke orang. Luka korang dengan keadaan yang tidak sebenar. Kalau sebenar tak pura. Seperti doktor dia operate kita, dia belah perut kita, dia cambuk kaki dok. Dia pun jahit pula. Tu tak payah kisah, takkan nak kisah dia. Kita tak, dia hak tu dengan perkara yang sebenar. Maka dia kata seperti bunuh orang ni dosa yang amat besar. Ijtanibu sab'an mubiqat, jauhkan kamu daripada 7 dosa besar. Wa ma hunna ya Rasulullah, apakah dia 7 dosa besar? Yang pertama, asyirku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua, asihru, buat sihir pada orang. Yang ni kita khianat orang dengan melakukan sihir, menyebabkan orang yang kena sihir itu dalam keadaan menderita. Derita tak nampak zahir sehat saja, tetapi sebenarnya dia sakit sebenarnya. Kena sihir. Ini dosa yang amat besar. Dan yang ketiga, yakni qatlul nafsi allati, membunuh orang dalam keadaan tidak sebenar. Yakni dengan dikata qatlun nafsi, yakni membunuh manusia, kecuali dalam keadaan yang dibenarkan. Jadi yang ketiga, bunuh orang. Ini dosa besar. Jadi dia kata, sekali melibatkan orang lain.
melibatkan orang lain, maka seperti membunuh orang ataupun engkau melukakan orang, maka wajib atasmu itu menyerahkan diri kamu daripada qisas, maka kepada aulianya, yakni kepada orang yang membunuh, kepada ahli keluarga dia. Jadi nak beritahu kena serah diri supaya dikisaskan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu laksanakan hukuman qisas, bunuh balas. Disebabkan ataupun dalam bab pembunuhan. Dia bab bunuh ni dia ada beberapa keadaan. Yang pertama, hendaklah qisas, kena bunuh balik. Kalau ahli keluarga tadi mana tidak memaafkan dia, boleh jadi dia bunuh dalam keadaan zalim. Jadi ahli keluarga tidak memaafkan dia, dan setelah dibicara memang ternyata dia membunuh ataupun dia mengaku membunuh, lalu hendaklah dikisah, kena bunuh balas. Hari ini dia matikan orang, esok orang matikan dia. Yang kedua, dia memang membunuh orang, tetapi dia memang sesal. Memang sesal. Lalu dia minta dengan keluarga dia. Keluarga dia kata tak apalah. Tetapi dia kena bayar dia panggil bayar diat. Dia kena bayar kepada ahli keluarga. Bayar orang ni banyak mana? Tak banyak mana. Lebih kurang nilai 100 ekor unta. 100 ekor unta berapa? Siapa rajin beli unta sini? Rajin? Tak ada. Unta ni saya tak tahu, saya reka je ni. Andai kata seekor tu 8,000, andai kata, maka kali dengan 100. Kali dengan 100. Lepas tu kena bayar nilai macam tu. Maka dia bekerja, dia hanya boleh ambil bahagian untuk nak makan minum. Dia tak boleh beli kereta, boleh. Dia kena bayar kepada tu sampai kepada nilai 100 ekor unta. Itu kena bayar dia. Itu kalau membunuh orang. Maknanya. Yang ketiga, ahli keluarga sangat baik. Dia pun kata oleh kerana awak insaf, awak sudah insaf, dia kata tak apalah, saya memaafkan awak. Ahli keluarga maafkanlah ke, semua ahli keluarga setuju maafkan dia, maka dia ini kena bersyukur kepada Allah, dan disunatkan juga berilah apa-apa kepada ahli keluarga si mati. Ini kalau memaafkan dia. Tapi nak cari mana baik gitu. Allah kalau boleh gitu, syukurlah dia kepada Allah, taubat. Baik, kita tengok. Malah baca panjang-panjang ni dah jumpa mau. Kepada aulianya, hingga dikisah mereka itu, hinggalah kena kisah mereka itu daripadamu, ataupun menjadikan mereka itu akan kamu di dalam halal. Sehinggalah kamu kena kisah, hinggalah kamu mati, maka tidak bawa lah dosa mati nanti. Ataupun kita minta dia halalkan, maknanya dia maafkan kita. Maafkan kita. Maka jika lemah engkau daripada yang demikian itu, kita minta maaf, dia kata tiada maaf bagimu. Maknanya tak ada dah. Lemah dah dia kata. Maka kembali kamu kepada Allah dengan merendahkan diri dan menghinakan akan dia kepadanya, bahawa redakan dikau pada hari kiamat. Baik, kalau minta halal, maka demo kena bayar, ataupun dengan arti kata patutnya kena bayar, tapi dia kata pun tak apa, tetapi kita kenalah kembali kepada Allah, rendah diri dan bertaubatlah kepada Allah. Kalau kena kisah ada kisah bunuh balas balik mati. Jadi kalau kena bayar dia lah. Kalau dimaafkan, maka kembali kepada Allah, bersyukur kepada Allah, dan bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan satu dosa yang besar, membunuh orang kerana dia berkaitan dengan orang lain. Hari ini kita tengok Nabi sebut di akhir zaman, akhir bila nak berlaku kiamat, manusia membunuh di mana-mana saja. Lalu Nabi mengatakan bahawa yang kena bunuh tak tahu dosa dia.
Dan yang peliknya, yang membunuh tak tahu apa sebab dia bunuh orang tadi. Ini berlaku di akhir zaman. Nabi kata dah, di akhir zaman berlaku pembunuhan. Yang kena bunuh tak tahu salah, yang membunuh tak tahu kenapa dia bunuh orang tadi. Tak selamat. Tidak selamat. Jadi kita tengok di dada-dada akhbar, kita baca dalam akhbar, kita buka dalam internet, kita buka saja mana-mana didapati pembunuhan. Boleh dikatakan tiap-tiap hari. Boleh dikatakan lah. Mana ada sama pembunuhan. Kalau kita tengok dalam TV edisi siasat sebagai contoh, maka ada sama bahagian pembunuhan ataupun majalah 3999. Ya lah. Saya 3 majalah 3. Allah, dia kita tak tahu lah. Saya lama dah tengok TV. Tengok TV kalau tidak buka. Mananya. Baik, kita tengok. Maka dia kata, tapi bahagian tu, dan ada pun kemaluan. Kemaluan, yakni dosa pada kemaluan orang, seperti engkau upah orang ataupun engkau tuduh orang. Masuk kemaluan itu maknanya kehormatan. Kehormatan dipanggil maruah. Jangan menjatuhkan aib orang, jangan menjatuhkan maruah orang. Ni dituduh orang macam-macam. Tuduh orang liwat lah. Dah bunuh siapa? Lepas tu dia mengaku pula dia kena tuduh. Dia kena liwat. Kalau dia mengaku dia kena liwat, dia kena hukum. Saya nak beritahu Allah macam-macam berlaku hari ni benda-benda. Jangan tuduh orang. Jangan tuduh orang perkara-perkara yang macam tu, yang mengairkan orang satu hal, mengairkan diri dia. Dia tak rasa apa-apa. Mengaku dia kata dia kena, tapi jalan tutup rumah pakai bawah muka. Dan kalau malu seorang mengaku. Tu nak beritahu. Baik, kita tengok. Maka dia kata, yang ni dosa pada kemaluan orang seperti engkau upah. Umpat, bukan upah tu umpat. Umpat. Engkau umpat orang seperti kita kata orang memang sedap kata ke orang. Memang sedap. Dia kata ke orang, Allah sedap. Tapi kita rasa mana kalau orang kata kita? Sedap ingat, dia kata kita ingat dia baik ingat. Kita pun balas lalu. Awak tahu tak, dia kata saya, dia tu teruk lagi. Mari mula. Dia pun kata-kata jangan. Jangan kita duduk kata korang. Sebab ada kisah zaman Nabi dahulu. Saya ada cerita malam tadi kuliah maghrib, mengatakan bahawa seorang wanita yang sangat soleh. Soleh macam mana? Katanya wanita ini di siang hari puasa sunat dan membaca Quran. Menghabiskan masa puasa sunat, baca Quran, ibadat-ibadat sunat pun wajib pun buat pula ke, dan malam berjaga malam. Lalu orang pun puji. Sebab tu kita tengok orang baik, jangan puji lagi. Kita tak tahu. Takut kita puji dia jadi sombong, tak kabur. Tapi orang pun puji dia. Bila orang puji-puji dia, lalu ditanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah pandangan kamu tentang wanita itu? Wanita yang mana? Wanita yang sembahyang malam, baca Quran, puasa sunat. Nabi menjawab, wahia finnar, dia adalah ahli neraka. Wanita sekuat tu ahli neraka. Sebab apa? Sebab dia tidak mampu menjaga mulut dia. Sebab tu Nabi sebut wallahi 3 kali Nabi sumpah, demi Allah. Orangnya tu sampai sumpah hidup sekali. Sahabat Nabi tanya, kenapa ya Rasulullah tidak akan masuk syurga orang yang menyakiti jirannya dengan mulutnya? Nabi marah. Jadi nak beritahu, kena jaga, jangan umpat orang. Kita tengok orang tu, jangan kata lagi. Baik sangka. Baik sangka dulu. Kita kena banyak baik sangka. Masa saya pergi ke Yaman dulu, Abdullah Syihab, Habib Syihab selalu nasihat orang. Dia kata, baiklah sangka kamu kepada orang lain. Bila kita baik sangka, terselamatlah kita daripada dosa-dosa lidah. Jadi kalau boleh, kita baik sangka. Tengok orang tu jalan, jangan kata lagi. Jangan kata lagi. Macam sahabat saya kena kesian ke dia Tok Imam. Satu hari adik dia mari rumah, dia pun bawa adik dia naik motor. Orang kata Kak Imam dia bawa orang pulang.
Dia muda, kawan tu adik kandung dia. Adik kandung dia. Habis orang kata ke dia apa, dia tak tahu. Dia tidak tahu. Lalu dia tuduh lah, ini fitnah dosa besar. Dan dia kata, macam saya pergi masjid wilayah ni, saya nak belajar dengan Syekh Nurdin. Syekh Nurdin ni ulama hebat lah. Jadi kita pun masuk masuk dekat pengenalan. Masa tu tak usah belajar dah rasanya. Kemudian malam tu saya pun keluar nak cari kitab sikit, nak tengok kitab-kitab. Dia pun ada di situ. Dia pun ada. Kemudian ada 2-3 orang perempuan tu jauh sikit. Kemudian dia pun pergi dekat orang perempuan pun pergi dekat kereta. Dia pun pergi dekat kereta. Kita pun tengok Aisyah ni cakap, tahan orang puak. 2 orang pula. Lepas dia bercakap, lalu dia salam kedua-duanya. Kita buat badak. Mari. Dia salam dengan orang puan 2 orang. Maka saya pun tengok, saya kata mana ulama Indonesia ni dia salam orang puan. Ku ada pandangan tunggungan nak mungkin boleh pesengan. Rasa dia berlawan seorang diri. Ni saya tak kata orang. Saya pun tengok dah jadi Syekh ni, tak boleh belajar dengan Syekh ni. Salam orang puan pula. 2 orang pula salam. Comel-comel pula tu. Akhir sekali, saya tak tahu, mungkin dengan keilmuan yang tinggi, mungkin dia ada kasyaf, Allah Alam. Dia kata, semalam orang yang lihat saya bersalam, dia bersalam dengan perempuan itu adalah isteri saya. Jadi kesimpulan, kalau ustaz ada 2 orang puan, jangan kata ni. Ustaz Gamal Ustaz Gamal seorang je. Maknanya, tapi kalau dia kali pun jangan kata lagi, siasat dulu. Siasat dulu. Tapi tak ada cita-cita, tak ada lagi. Okey, baik. Dah jumpa pula. Jangan umpat.